Okey. Peranan kita sebagai ibu bapa, pendidikan seksualiti. Ya. Ini yang kita akan tekankan supaya kita tahu apakah peranan kita. Betul. Kita terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj, Pengarah Pusat Citra University UKM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia dan Fadli? Alhamdulillah. Selamat raya. Alhamdulillah. Dah ujung-ujung. Ya, Prof. Sebelum kita keluar dekat sini, kita tadi sembang juga. Prof cakap kat kami dah 25 tahun Sofia bercerita tentang perkara yang sama sahaja berkenaan dengan pendidikan seks ini kan. Okey, sebagai kata orang tu kali ke berapa saya tak tahulah kan. Sebagai pemahaman Prof sendirilah, mungkin Prof boleh kongsikan, ceritakan terma pendidikan seks itu untuk memberikan pendedahan kepada kita semua ini. Baik, terima kasih Fadlan. Sebelum tu, saya nak buat sikit pembetulan. Saya bukan lagi pengarah citra sebab saya lagi tinggal seminggu akan menamatkan perkhidmatan saya sebagai pensyarah di UKM ni pada umur 56 lah. Jadi yang saya nak cakap kat Fadli dengan Sofia ni daripada saya mula jadi pakar tahun 1997 sampai sekarang 25 tahun saya cerita tentang pendidikan seksualiti ni lah. Dan cerita seperti cerita Amirah ni dah tak tahu berapa banyak versi cerita yang saya dengar dan mungkin salah satu aspek yang kita harus lihat adalah dalam konteks pendidikan seksualiti. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kerana kita pergi kepada itu sebagai aspek pencegahan. Dan bukan saja pencegahan tapi kalau katalah anak-anak kita yang dah terjebak dan terbabit ni, macam mana cara kita nak menanganinya Tentu sekali dengan hanya memberikan stigma ataupun dengan memarahi mereka dengan mengutuk mereka saja tak akan selesai masalah Jadi untuk tu sebelum kita kata pendidikan seksualiti Sofia dan Fadli, kita kena tahu juga apa dia tu seksualiti. Dan seksualiti ni kalau orang sebut selalu orang pendekkan jadi seks gitu kan. Tapi itu sebabnya saya insist supaya sebut betul-betul pendidikan seksualiti bukannya pendidikan seks. Sebab bila kita kata pendidikan seks, orang ingat dalam kepala ni hanya macam nak mengajar ada hubungan seks. Itu yang mak ayah marahlah. Tak boleh, jangan. Tapi sebenarnya bila dia faham aspek seksualiti itu sebenarnya adalah segala apa yang berkaitan dengan aspek seksual dan reproduktif yang melibatkan sama ada identiti, sikap, cara kita berfikir dan juga perlakuan kita. Dan seksualiti ini ada 5 dimensi. Fadli, Sofia, saya tak tahu dah berapa ribu kali saya cakap ini tapi kena juga bagi tahu sebabnya bila ditanya apakah dia seksualiti yang disebut hanya satu dimensi iaitu fizikal, anatomi dan fisiologi sahaja. Prof pernah datang ke sini, saya rasa kita pernah bertemu ramai dan 5 juga yang ditekankan oleh Prof. Jadinya bila sebenarnya itu satu aspek saja dan kalau kita mendidik seksualiti aspek ini saja, memang anak-anak kita siapa saja akan berakhir dengan eksperimentasi. Dia akan cuba-cubalah kan, nak tahu kan. Tapi dia diimbang oleh 4 lagi dimensi. Satu iaitu kognitif, cara berfikir. Dan otak kita adalah organ seksual yang paling penting. Itu yang nak dididik. Kan sebab itu yang akan buat keputusan dengan apa yang kita nak buat dengan anggota kelamin kita. Yang ketiga, ini penting, adalah aspek semua pentinglah sebenarnya Yang ketiga ini dari sudut emosi. Sebab seksualiti ni dia ada kaitan dengan rasa kasih sayang, dicintai, dihormati, dihargai, tak bolehlah dengan rasa dikhianati, disakiti. Ni macam ni semua mahram ni sebenarnya sakit cerita dia. Orang yang kita percaya dia orang kata mengkasari kita dan bukan hanya mengkasari secara tu tetapi dari sudut aspek seksual kan kenapalah tu kan darah daging sendiri tadi tu haruan makan macam-macam haruan pun agaknya tak buat benda ni jadi yang ini ni aspek satu saya perasan dalam 25 tahun ni yang kita kena address adalah dari sudut emosi, perasaan syahwat. Yang ini ni mungkin tak, saya sendirilah saya jarang sangat explore sebab benda ni jadi macam kita tak selesa tapi itulah dia sebenarnya. Itu tadi yang paling dalam BT tadi yang paling saya ambil perhatian adalah bila dia kata saya dah rosak. Alang-alang saya dah kotor rosak biar jalan. Itu sebenarnya daripada of course bila dia ada hubungan kelamin tu maka dia ada perasaan bagaimana nak memuaskan nafsu syahwat. Jadi kita yang mungkin sebelum ni tak tahu apa-apa pun tahunya pasal seksualiti tu yang itu. Jadi akhirnya perasaan yang selesa, seronok, sedap tu jadi itu yang dicarinya pula. Prof, bila kekeliruan seperti itu berlaku sedangkan kita mungkin anak-anak ini tak tahu nak bezakan seks itu adalah seksualiti dia termasuk merangkumi perasaan kita, emosi, nilai kita dan sebagainya. Dan bila seorang anak itu seorang
remaja itu mula confused, tidak tahu, tak boleh membezakan kasih sayang mungkin pada dia adalah seks. Bagaimana nak mengajar pula? Terima kasih Sofia, cantik tu sebabnya saya belum sebut dua lagi dimensi, iaitu dimensi sosial dan juga spiritual. Jadinya bila pendidikan seksualiti tu ataupun exposure tentang seksualiti ni, sebenarnya bila anak-anak ni tadi ceritanya diperlakukan begitu, itu pendidikan seksualiti pertama bagi dia. Dia tak pernah dengar kan sebelum ni. Jadi dia sepatutnya adalah satu package dia mesti ada di situ dimensi sosial. Iaitu siapa dia orang yang mahram dan siapa bukan mahram. Mana bapa, abang, patut tak boleh lakukan begitu. Sepupu boleh. Sepupu memang kita mana bukan sepupu boleh, macam mana kita boleh berkahwin dengan sepupu kita. Tapi yang katakan mahram tu kalau abang yang memang mahram kita kan, yang haram untuk kita kahwin. Itu aspek tu ada di dalam dimensi sosial. Tentang siapa sebenarnya hubungan kita ni. Kita kan Sofia dan Fadli tak payah sebut tentang pendidikan seksualiti kalau kita hidup seorang-seorang saja. Tapi kita kena berinteraksi begini kan. Ada orang lebih muda, ada orang lebih tua. Ada yang bersaudara dengan kita, darah daging kita. Ada yang bukan. Ada yang sama jantina, sama tidak. Itu adalah aspek sosial. Dan di sekolah sebenarnya itu akan itulah budak-budak akan dapat dia punya ni. Tapi tak boleh pendidikan seksualiti ni di sekolah sahaja. Sebab, spiritual. Yang ini sebenarnya pada pandangan saya adalah yang kemaskan semua ni, Fadli. Jadi dia satu package yang cantik sebab aspek spiritual, kerohanian ini memberi harga diri dan nilai. Tadi kan bila akhirnya Amira kan bila dia kata sebenarnya harga diri kita sangat mahal. Daripada dia cakap sebelum tu saya dah rosak. Biarlah rosak terus saja. Masa tu dia rasa harga diri dia sangat rendah. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan dia ada rasa harga diri yang begitu tinggi adalah aspek spiritual yang diisi. Bahawa siapa saya? Adakah dunia ini lebih baik kerana ada orang macam saya? Saya harap saya datang sini dengan jam, dengan ribut ke apa semua ni kerana saya nak membeli nilai tambah supaya dunia ini lebih baik kerana adanya seorang nama Halina Halizah. Begitu kan? Itu aspek spiritual yang sangat berkaitan dengan seksualiti. Jadinya bagaimana kita nak bagi semua ni? Melalui pendidikan. Dan pendidikan seksualiti, Fadli dan Sofia, dia tidak bermula di sekolah. Dia mesti bermula di rumah. Kalau kita tak memberi apa-apa pun input tentang seksualiti kepada anak-anak, sebenarnya itulah pendidikan seksualiti untuk dia. Dan untuk Amirah ni tadi, bukan nama sebenar Amirah, pendidikan seksualiti dia bermula apabila tadi tu yang sepupu dia sebenarnya dalam keadaan dia, saya rasa dia mungkinlah kalau kita tengokkan betul-betul sebenarnya mesti dia terperasan juga, tetapi anak-anak ni kan dia ada cara dia lupakan yang tu. So tahu-tahu saja dia tak sedar, tahu-tahu dia dah begitu. Selalunya takkanlah begitu kan, tapi anak-anak kita dia terpaksa orang kata melindungi diri dia. Jadi ada banyak kadang-kadang memory yang dilupakan sahaja. Coping mechanism. Yes, betul Sofia. Sangat sedih sebenarnya. Tapi saya rasa Amira, saya tak abang kata tak terkejut kalau dia menjadi seorang yang sangat kental jiwa dia selepas dia mengetahui bahawa dia sebenarnya sangat berharga. Dan di situ nampak kan bahawa dimensi spiritual, kerohanian itu sangat penting. Baik, untuk pendidikan seksualiti, Prof tadi ada menyebut bukan sahaja di sekolah. Pendidikan tersebut malahan bermula dari rumah. Jadi kita nak tahulah, mungkin ada ibu bapa yang sekarang ini sedang menonton, mereka nak tahulah seawal usia berapa agaknya harus diajar anak kita dan bila nak ajar tu apa perkara-perkara yang harus diterapkan. Baik, okey. Terima kasih Fadli. Itu soalan FAQ, mesti tanya bunyilah. Saya pun nak tahu. Jawapan saya terus kepada itu, bila kita nak mulakan pendidikan seksualiti pada anak-anak adalah seawal bila anak itu mula bertanya. Pertanyaan dia tu, tengoklah anak-anak kita ada yang sangat cerdik kan, dia akan tanya awal-awal. Ataupun mungkin anak kita sampai 8-10 tahun pun tak tanya juga, itu pun kita bimbang juga. Sebabnya, Sofia, anak kita dia sangat terutamanya very inquisitive dan sangat cerdik ni kan, dia tahu badan dia. Dan mungkin kalau anak lelaki 4 tahun dia dah tanya. Dia tanya kenapa, macam itulah satu lagi, apa nama yang kita nak berikan kepada anggota kelamin kita tu. Yang itu pun satu lagi kalau saya gunakan yang terminologi perubatan Fadli, sebab saya doktor je, jadi senang je saya nak cerita. Sebab kalau kita nak sebut bahasa kita ni sekarang jadi mencarut. Kan, jadi lucah. Kita sebutlah bahasa Arab, tak apalah juga, tapi sama jugalah, tapi mungkin rasa baik sikitlah kan bila kita sebut ni. Lembut sikitlah. Tapi bila anak ni, tapi janganlah sebut macam nama-nama yang
yang tidak representatif lah ya, sebab nanti anak-anak ni sukar untuk diajar atau faham ya apa sebenarnya nama anggota tu. Jadi kalau seorangnya, saya minta maaf nak kena sebut ni kan, kalau tak kena tut belakang ya. Jadi kalau katalah sebenarnya anak tu dia tanya budak 4 tahun, lelaki, dia kata kenapa penis dia boleh jadi panjang dan pendek contohnya. Itu boleh berlaku kan, sebabnya memang anak tu bila dia nak buang air kecil, ya ada keregangan, ya maka dia buang air. Tapi di situ apa respon kita, Fadli, jadi mak ayah ni? Kita nak whack dia ke, Sofia? Tidak. Kita tahu anak itu seorang anak yang sangat observant, sangat cerdik. Maka kita hanya perlu bagi tahu dia bahawa ya kedua-duanya itu ya perlu berlaku kalau dia nak kencing. Kan? Dan oleh sebab tu ya dia punya penis dan anggota kelamin dia tu sangat penting untuk proses urin. Dia kena jaga. Sebab budak-budak 4 tahun ni dia selalu kena trap dekat zip dia kan kalau nak pakai seluar tu. Jadi itu satu proses di mana kita boleh memberikan maklumat sesuai dengan umur dia. Bagi dia rasa selesa untuk bertanya. Jangan kita pendamkan curiosity dia. Kalau kita yang malu sebenarnya. Kita rotan dia, kita cubit dia, dia takkan bertanya lepas ni. Begitulah antara. Penting mereka belajar ni dengan kita dan bukan mencari saluran untuk belajar daripada orang lain. You got it, Sofia. Itulah message dia. Oleh sebab tu, tapi ramai mak bapak tak rasa selesa sebab kita rasa tak ada pengetahuan tentang tu. Jadi, kenalah mak ayah ni belajar. Dia ada satu modul comprehensive sexuality education. Dia mestilah age spesifik kena tahu. Budak 0 ke 2 tahun apa nak ajar, 3 ke 5 tahun apa nak ajar. Dan juga apa nilai keluarga kita. Value tu sangat penting. Dan minta maaf saya nak cakap ya, tak cukup hanya sekadar kata malulah. Konsep malu tu bagi anak-anak ni belum crystallize lagi. Kalau kita malu tu, saya rasa dia akan bukan dia malu tapi dia dah tak nak bertanya dekat kita. Itu malu jadi malu yang kita tak nak kan. Segan nak bertanya. Antara keluarga kita dan anak kita pun kita malu juga. Tak eloklah macam tu kan. Jadi kita harus memberikan perbezaan. Baik, terima kasih.